Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa dan bertemu lagi pada kali ini, walaupun dalam kaedah dan cara yang agak berbeza. Mungkin sebelum ni kita jumpa di surau dan di masjid dengan cara fizikal, tapi sebabkan beberapa perkara yang kita tak boleh elak ni, kembalilah kita semula sebagaimana 5 bulan lalu kita jumpa di rakaman saja. Tapi biarlah, walaupun apa jua situasi yang berlaku sekarang, hati, kendak hati pada menuntut ilmu tu biarlah berterusan, dan keinginan kita untuk belajar itu biarlah berterusan, kerana inilah jalan untuk kita beramal dengan betul, dan inilah jalan untuk kita usaha kita dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya untuk mendapat rahmat Allah, mudah-mudahan, amin. Okey, saya nak sambung apa yang kita dah bicarakan pada bulan lalu sebelum PKP tu. Kita pergi pada kitab kita Ayuhal Walad, menceritakan tentang faedah yang ketiga pada nasihat yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Assam. Imam Hatim Al-Assam, dia kata, dia ditanya oleh murid dia, Syekh Syafiq Al-Bakhi. Dia kata, engkau telah berguru denganku selama 30 tahun lamanya. Apakah faedah yang kau dapat? Apakah faedah yang kau dapat daripada belajar denganku ini? Maka dia kata, aku mendapat 8 faedah. Dan faedah pertama kita dah baca, di mana dikatakan manusia itu selalu kasih pada makhluk, tetapi dia lupa ada satu kekasih yang boleh meneman dia dalam kubur, bukan saja harta dunia, dan kekasih itu bernama amal soleh. Maka Syekh Imam Hatim Al-Assam dia kata, aku bertekad pada mulai hari ini aku akan banyak mengumpul kekasih-kekasih, dan kekasih itulah yang aku panggil sebagai amal soleh. Dan yang kedua, yang kita dah baca dulu, bagaimana dia kata manusia ini selalu, makhluk ini selalu mengikut kehendak nafsu, dan aku bertekad untuk berlawan, berperang dengan nafsu ini, kerana aku takkan manjakan diriku, dia kata, hingga menyebabkan nafsu aku tunduk pada nafsu. Jadi dia kata dia cerita pasal nafsu. Okey, yang kita nak sambung ini adalah faedah yang ketiga. Apa dalam faedah ketiga ni, apa yang dia kata, sesungguhnya aku melihat, tu kita kena perhati perkataan kitab ni satu-satu. Sesungguhnya ni maknanya benarlah, bahawasanya, pada betul kitab tulis bahawasanya, maknanya benar, sangat benar, betul-betul, ini benda sangat benar, sangat dia yakin sangat. Aku melihat ni maksudnya aku dah belajar, aku dah tengok, aku dah tahu, aku dah analisa, dan inilah antara benda yang aku dapat. Apa dia? Aku dah lihat. Aku lihat apa dia kata? Aku melihat setiap orang ni, dia kata, ni kebanyakannya manusia pada zaman dia ni, kebanyakan manusia pada zaman Imam Hatim Al-Assam ni, yang mereka ini hidup, mereka ini hidup beratus-ratus tahun, ribu tahun dulu lah. Mereka hidup lama dah, dan mereka dapati apa? Mereka dapati Imam Hatim Al-Assam juga kata apa? Setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia. Ini zaman dia ni. Ni zaman dia dah lama ni. Dia menghimpunkan harta benda dunia. Sebanyak-banyaknya. Sebab tu kita kena lihat dalam kitab lain pun dia cakap benda ni juga. Dalam kitab Qatrul Wasiyah, dia kata apa? Ada 4 benda yang menghalang engkau untuk berjalan menuju Allah. Ada 4 benda. 4 benda ni dihalang manusia ni menuju Allah.
dia sebut satu lah. Dia kata dunia, nombor 2 dia makhluk, nombor 3 dia nafsu, nombor 4 dia syaitan. Benda ni ada dalam ni juga ni, dalam kitab ni juga. Jadi 4 perkara ni dia halang manusia ni, diikat kaki manusia ni daripada apa? Daripada menuju ke Allah. Diikat kaki manusia ni daripada menuju Allah. Jadi sebab itulah antara faedah yang dia dapat, antara faedah yang ulama dia dapat apa dia dapat dalam belajar ni. Dia kata dia lihat kebanyakan manusia ni menghimpun mata benda dunia sebanyak-banyaknya. Itu satu masalah, dihimpun. Lepas dihimpun, dia kata kemudian lalu ia menahannya. Dah himpun, tahan ke, dan tidak mahu mendermakannya. Kemudian tak nak dermakan dia. Jadi antara benda yang dikatakan yang dia nampak manusia ni, satu dia kata dia ikut nafsu. Tu pada faedah kedua. Pada faedah ketiga dia kata dia banyak terpaut dengan harta benda dunia. Benarlah Ibnu Athaillah kata dalam kitab Hikam, dia kata mana mungkin manusia itu boleh berjalan menuju Allah jika kakinya dirantai dengan dunia. Dia dua benda dia kata tu. Satu, kakinya dia belenggu oleh nafsu, dan kakinya dirantai oleh dunia. Dua benda ni lah yang sangat menakutkan ni. Antaranya apa? Antaranya dunia ni lah. Maka sebab itu dia cerita dia cerita dalam kitab, dalam kitab kita. Kalau kita tengok kitab Nasaih Ribat, Hasan Al-Basri kata, dia kata orang yang memilih dunia lebih daripada memilih akhirat, maka Allah Ta'ala akan hukum dia dengan 6 jenis hukuman. Allah Ta'ala akan hukum dia dengan 6 jenis hukuman. Imam Hasan Al-Basri ni dia hidup zaman Sayyidina Ali. Apa dia kata dalam kitab tu, Nasaih Ribat tu, dia kata apa? 3 hukuman di dunia, 3 hukuman di akhirat. Orang yang memilih dunia lebih daripada akhirat, pertama dia kata angan-angan dia, hukuman di dunia, angan-angan diberi dia, angan-angan yang tidak kesudahan. Otak dia ingat lepas ni nak buat ni, lepas ni nak rancang ni, lepas rancang ni, pada apa pada dunia dia. Nombor 2, dia katakan akan diberi pada hatinya sifat rakus pada tamak pada dunia ni, dan dia tidak rasa puas. Dia tidak akan rasa puas dengan dunia ni. Kenapa? Dia memilih dunia lebih daripada akhirat. Nombor 3, yang paling membimbangkan, orang yang memilih dunia ni lebih daripada akhirat, Imam Hasan Al-Basri kata hukuman yang di dunia yang ketiga, dicabut daripadanya nikmat ibadah. Dia ibadah bukan tak ibadah, dia ibadah, tapi nikmat ibadah tu dicabut pada dia. Dia ibadah tak rasa apa-apa, tak rasa nikmat. Kenapa? Dunia itu telah memaut dia, dunia itu telah melambai dia, dan dia menyahut panggilan lambaian dunia ini, menyebabkan nikmat beribadah pada Allah, Allah Ta'ala tarik. Okey, dia kata apa lagi? 3 hukuman di akhirat. Apa 3 hukuman yang dia akan kena di akhirat? Pertama, dia akan mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Orang yang dikatakan memilih dunia lebih dari akhirat ni, di akhirat nanti dia takut sungguh akan keadaan di sana. Okey. Nombor 2, dia kata apa? Hisab dia amat berat sekali. Dia akan dihisab dengan detail. Lamanya dia dihisab. Kenapa? Di dunia dia memilih dunia lebih daripada akhirat. Nombor 3, akan datang pada hati dia. Nombor 3, hukuman di akhirat, penyesalan yang panjang. Penyesalan yang panjang. Maka Allah datangkan rasa takut, Allah beri dihisab yang berat, na'udzubillah, dan diberi rasa kesal yang sangat panjang. Kenapa? Di dunia dia dikatakan, dia dipanggil sebagai pemburu dunia. Maknanya dia memilih dunia ni untuk akhirat. Jadi faedah yang ketiga ni, faedah yang ketiga ni yang Imam Hakim Asam kata, apa pengalaman yang dia dapat setelah belajar 30 tahun, dia melihat manusia ni sangat-sangat berusaha untuk menghimpun mata benda dunia, kemudian menahannya, tidak mendermakannya. Dia kata tidak mahu mendermakannya. Sebab tu dalam kitab Fathul Syiah ni, dia kata maka lazimkanlah tiap-tiap orang yang hendak masuk pada jalan kepada Allah. Dia kata mesti orang yang nak hikmat ni dia beribadah dengan rela. Tu makna hikmat tu. Hikmat, berbuat hikmat pada Allah dan ibadah pada Allah dengan sempurna. Syarat orang nak ibadah dengan sempurna ni,
dikatakan hikmat pada Allah ni, maknanya di ibadah ni bukan sebab takut, bukan sebab apa, tapi dengan rela hati di ibadah, dengan sempurna. Itu maksud dengan sempurna, bahawa hendaklah ia meninggalkan ia akan dunia, tinggalkan dunia ini, yang dinamakan dengan berkelakuan zuhud. Bukan dia tidak miliki dunia, sama ada dimiliki atau tidak. Zuhud ini dikatakan dalam kitab meninggalkan rasa kasih hati dan cenderung hati dan ingat hati pada dunia, pada harta, pada apa saja yang dipanggil dunia ni. Jadi tinggalkan cenderung, tinggalkan minat yang sangat-sangat, tinggalkan rasa kasih. Jadi meninggalkan rasa kasih pada dunia ni, meninggalkan cenderung hati pada dunia ni, meninggalkan ingatan hati pada dunia itu, itulah nama dia zuhud. Tu Rasulullah kata dalam hadis apa? Zuhud olehmu akan dunia dan kasih olehmu dan akan Allah Ta'ala. Bila orang itu zuhud akan dunia, maka kasihlah Allah Ta'ala kepada dia. Dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia, maka akan kasih pada dikau oleh segala manusia. Tu Rasulullah kata apa ni? Zuhudlah pada dunia, Allah akan kasih pada engkau. Bukan kata tak milik dunia, tapi dia tidak memiliki dunia di hati. Kenapa? Inilah dikatakan dalam kitab Qatrul Ghisyah ni, antara benda-benda yang menghalang manusia itu berjalan kepada Allah, berjalan menuju rahmat Allah, berjalan untuk berbuat taat pada Allah, berjalan untuk hikmat. Maknanya ibadah ini dengan hati yang sukarela. Kenapa? Dia ada 4 penghalang. Antara dalam kitab tu kata ialah dunia yang terpaut pada hati dia. Dia ada rasa kasih pada dunia. Ni yang bahaya ni, yang kita kena tahu ni. Sebab itulah dikatakan Imam Hatim Asam ni, dia kata 30 tahun aku belajar dengan kau, hai guruku. Faedahnya ketiga aku dapat. Aku nampak manusia ni selalu, dia kata, mengumpul dunia, mengumpul harta dunia, kemudian menahan untuk mendermanya. Tu dalam kitab tu kata lagi apa? Dan kosongkan hati engkau akan ingat pada dunia. Kosongkan hati engkau akan ingat pada dunia. Waktu itu akan dapatlah kekal ingat engkau akan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kitab tu juga dia sebut bagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Ada kitab kata Allah berfirman kepada Nabi Daud. Ada 2 pendapat lah. Kosongkanlah satu rumah rongga dalam hatimu. Kosongkan daripada dunia. Kosongkan, supaya dengan ruang yang kosong itu engkau dapat mengerti aku. Kata-kata itu. Jadi orang yang lebih sempurna berjalan kepada Allah Ta'ala itu nama dia orang-orang salikin. Orang-orang yang berjalan menuju akhirat itu, yang hendak menghampir pada rahmat Allah, nak mengharapkan redha Allah, nak mengharapkan keampunan Allah, nak mengharapkan kejayaan di akhirat itu. Dikatakan terlebih sempurna berjalan kepada Allah itu, hendaklah dikeluarkan dunia itu daripada hatinya, melainkan kadar yang perlu saja. Dia ambil dunia kadar yang perlu, yang lain tu keluarkan dari hati dia. Keluarkan dari hati tu maknanya apa? Jangan ada rasa cenderung, jangan ada rasa kasih, jangan ada rasa cenderung, jangan ada rasa kasih, jangan ada terpaut hati pada dunia. Kenapa? Imam Hatim Asam dia nampak zaman dia pun orang dah mula terpaut dengan dunia. Ini kan pula zaman kita di akhir zaman ni, di saat dunia-dunia telah melibatkan tanda-tanda kiamat ini dah mula ada, lebih-lebih lagi lah. Maka waktu ni lah orang akan lebih terpaut pada dunia. Jadi perlulah kita hati-hati dengan mengambil pesanan-pesanan ulama' daripada kitab-kitab mereka ni. Apa lagi dia kata? Dan ketahuilah olehmu, dalam kitab dia kata, tiada dapat seorang itu hikmat dan ibadat dan taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau hikmat, kalau ibadat pun bila dunia itu terpaut pada hati dia, dia tak boleh buat dengan sebenar-benarnya. Dia tak dapat buat dengan sebenar-benar ibadat. Dia tak dapat rasa nikmat ibadat, dia tak dapat rasa sebenar-benarnya. Mungkin dia buat pada kadar terpaksaan saja, tak ada kerelaan dalam hati dia. Maka dia tak dapat hikmat. Hikmat ni maknanya ibadat, hikmat pada Allah ni maknanya ibadat dengan rela hati. Dengan rela hati, dengan merasakan memang Allah itu layak disembah, memang dengan merasakan maha baiknya Allah ni, yang patutlah dikasihi pada Allah, dan terjatuh hati daripada Allah, yang patut dikata kau memang layak disembah wahai Tuhan. Itu yang dikatakan la ilaha illallah. Itu antara makna pada istilah dia
Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kenapa? Hati dia dah dapat cakap itu. Kenapa dia boleh cakap itu? Kerana dalam hati dia ada rongga kosong untuk dia ingat Allah, dan tidak ada dunia yang penuh berselaput dalam kepala dia, penuh menimbun dalam hati dia. Inilah antara penghalang dia untuk mengerti Allah. Lepas tu ulama kata, engkau keluarkan dunia itu daripada hatimu, keluarkan rasa kasih dunia pada hatimu, keluarkan rasa cenderung dunia pada hatimu, keluarkan ingat dunia pada hatimu, barulah engkau boleh berjalan menuju Allah, beribadat dengan sebenar-benarnya dan merasai akan nikmat beribadah itu. Tu yang kita nak kena faham tu. Tu nak kena jaga-jaga. Nak kena hati-hati. Lambaian dunia ni penuh dengan menipu. Penuh dengan menipu. Waktu dalam kitab Penawar Hati, Nabi Isa ni, dia pernah bertanya dengan dunia ni, siapakah suami-suami kamu? Maka berkatalah dunia ni, suami-suami aku ialah mereka-mereka yang mencintai aku, yang cinta dengan dunia. Maka Nabi Isa tanya dengan dunia ni, apa berlaku pada mereka? Mereka telah lama kejundang, mereka telah lama gagal. Mereka telah lama gagal. Kenapa? Cinta tu cinta bohong, cinta tu tipu. Sebab tu jaga-jaga. Sifat dunia ni, dunia watak dia menipu kita. Watak dia menipu kita. Tu dikatakan dalam Quran ini, dunia ni tidak ada benda, hanyalah mata benda yang melalaikan, hanya benda yang menipu. Sebab tu nak kena hati-hati pada perkara dunia ni. Okey. Dalam ayat warat dia kata apa? Lalu setelah aku melihat, dia kata, aku melihat manusia ni sangat-sangat bersungguh-sungguh mengimpunkan harta dunia sebanyak-banyaknya, kemudian menahannya pula, tidak mau mendermakannya. Lalu aku memikirkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallah ibaq. Apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itulah pahala yang kekal. Apa yang ada di sisimu itu akan habis, Rasulullah kata. Tapi apa yang ada pada ni, apa yang ada pada pahala yang ada pada sisi Allah itu, itulah yang kekal. Sebab tu bila ada harta ni, kena belajar-belajar dan rajin-rajin menderma lah. Kena belajar dan rajin menderma. Kenapa? Kita tidak dikatakan orang yang terpaut pada dunia, kita tidak dikatakan orang yang kasih dengan dunia, dan kita boleh melatih diri kita untuk menjadikan orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Okey, dalam kitab Nasaihul Ibad juga dia diceritakan apa ada 4 kesibukan dan ada cara untuk menyelesaikannya. Ini kata-kata hukama. Hukama ni orang cerdik pandai agama. Dia kata hukama ni, dia kata apa? Barang siapa yang sibuk mengumpulkan harta, maka ia pasti akan terjebak oleh pendapatan yang haram. Itu je bahaya tu. Nombor 2, dia kata, barang siapa yang sibuk dengan nafsu syahwat, ia pasti terjebak dengan tipu daya perempuan. Nombor 3, barang siapa yang sibuk memberi manfaat kepada umat Islam, maka ia harus bersifat ramah. Barang siapa yang sibuk ibadah, maka ia harus berilmu. Tu dikatakan dalam kitab tu. Jadi orang yang sibuk dengan mengumpul harta ni bimbang, sangat bimbangkan, ia akan terjebak pada perkara dan perbuatan yang haram. Kenapa? Bila tamak itu datang, maka datanglah rasa berkendak yang sangat tinggi, tanpa mengambil kira sama ada perkara itu adalah halal, perkara itu adalah haram. Okey. Lalu aku pun terus mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Maka berkatalah Imam Hatim Al-Asam lagi ni, setelah aku memikirkan ayat Quran ini, apa yang ada di sisimu itu akan habis, hanya pahala yang ada di sisi Allah itu kekal. Dan dia melihat orang mengumpul harta benda dunia dan menahannya daripada derma. Maka berfikirlah, mengambil pelajaran lah. Waktu orang-orang soleh ni, hati mereka sentiasa hidup, akal mereka sentiasa berfikir bagaimana nak perbaiki diri, apa manfaat yang boleh ambil dari pelajaran dan ilmu yang dia pelajari, supaya dia berjaya di akhirat. Itu antaranya dia melihat dan belajar. Dia kata orang banyak kumpul harta dunia, lepas tu tahan, tak guna. Jadi dia dah baca ayat Quran tu, dia kata, lalu aku pun terus suka
mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Lepas tu latih kita pergi surau ke, pergi masjid ke, sama ada kita pergi hari-hari dekat masjid rumah kita, atau kita pergi bila kita musafir, kita pergi singgah masjid, kita buang air ke, kita solat ke apa ke, biasakan nampak tabung masjid tu, biasakan masuk sesuatu, masuk duit lah. Tak kira banyak mana tak apa, itu kan soal dia. Tapi latih untuk menerima, latih untuk memberi. Lagi ni PKP ni, kadang-kadang kita nampak kesian, nampak masjid-masjid ni orang tak datang sembahyang Jumaat. Jadi pendapatan mereka terjejas. Sampai peringkat operasi masjid pun boleh jadi terjejas lah. Kenapa duit untuk urus masjid ni tak banyak lah. Kenapa orang tak datang sembahyang Jumaat. Jadi tanggungjawab kita ahli karya ni, kita ambil dia punya nombor akaun. Kita memang tak boleh pergi masjid, tak apa. Kita bayar infak ni, kita derma, kita sedekah pada masjid ni, kita bayar secara online. Berapa jumlah tu pulang pada kita lah. Macam mana kita rasa kita boleh ejar pendapatan kita dan kita mampu, kita berilah. Kenapa? Supaya kita tidak dikatakan orang yang mengumpulkan harta dan menahannya daripada derma. Beri. Kita beri pada masjid ni sebenarnya, kalau kita faham sungguh-sungguh, guru-guru cakap apa, bukan kita beri untuk masjid, kita beri untuk diri kita. Kenapa? Bila kita beri pada masjid, kita akan diganjar pahala, dan pahala ini akan digunakan nanti dia tempat nama akhirat, mahsyar. Sekarang ni pahala tak nampak. Macam guru-guru kata, macam kita pasang lampu siang hari dalam kereta, bawa kereta daripada dulu, mana dia nampak lampu ni. Tapi bila malam hari baru kita nampak lampu ni dah sangat berguna. Sama juga dengan pahala ni. Sekarang ni memang tak nampak apa-apa, tak nampak pun tulisan catatan malaikat di kanan kita. Tapi bila nanti di padang mahsyar nanti, barulah kita yakin, barulah kita nampak kelihatan bagaimana derma-derma ini nanti, apa yang kita sumbang ini, dia boleh memberi manusia itu menyelamatkan diri daripada neraka. Sebab tu dalam kitab sebut, apabila ahli-ahli neraka itu dibakar dan ditanya, kalau engkau boleh hidup semula, apa amalan yang kau nak buat? Apa amalan yang kau nak buat? Maka berkatalah ahli neraka ni, kami akan bersedekah. Kenapa? Sebab dia dah nampak dah bagaimana bersedekah ni memadamkan api neraka bagi orang yang dikatakan kena masuk neraka ni. Itulah antara fadilat sedekah yang besar. Juga yang saya pernah sebut dulu di surau dulu, di Bandar Puteri ni dulu, saya pernah sebut dulu bagaimana hadis yang menceritakan seorang lelaki ni, dia datang pada Rasulullah dan dia berkata, wahai Rasulullah, ayahku sakit, tak boleh buang air kecil. Hadis tu kata tak boleh buang air. Maka Rasulullah kata, ubatilah orang-orang di bawah tanggungan kamu dengan bersedekah. Pergi klinik, pergilah klinik, tak apa. Nak berubat, pergilah berubat. Makan ubat, makan ubat. Tapi ada satu cara lagi untuk membantu menyembuhkan, dengan kita bersedekah. Maka lelaki itu bersedekah dan terus bersedekah. Maka lepas tu dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ayah aku telah sembuh. Kenapa? Rasulullah kata bersedekah. Sebab tu penting bersedekah. Tu Sayyidina Umar kata, dia kata, kami tidak boleh lawan Abu Bakar atas dasar satu peristiwa. Selepas solat subuh, Rasulullah tanya, siapa di antara kamu telah bersedekah pada hari ini? Lepas solat subuh, lepas solat zuhur. Maka yang angkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, aku telah bersedekah, Rasulullah. Aku telah bersedekah. Maka Umar kata, itu yang kami kalah dengan Abu Bakar, kerana dia cepat untuk buat taat, dia cepat untuk buat kebaikan. Maknanya dia kata tadi dia singgah dalam perjalanan, dia telah bawa roti dan singgah pada rumah fakir miskin untuk agih roti itu sebelum dia datang sembahyang subuh kepada masjid. Cepatnya Sayyidina Abu Bakar ni dia membuat taat. Itu yang Umar kata, kami selalu kalah dengan Abu Bakar ni. Kenapa? Pantas dia, berlumba-lumba dia dalam ketaatan dan kebaikan. Lepas tu dia katakan kita ni latih diri kita. Sebab tu ramai orang kita nampak subuh-subuh dia masuk masjid, dia akan masuk duit tu dalam tabung. Tak apa, itu satu amalan, benda yang baik. Lepas tu kita pecahlah duit kita kecil-kecil ni, kita rajin-rajin bersedekah. Okey. Lalu aku pun terus suka berkorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membagikannya. Imam Hatim Hasan kata, di kalangan fakir dan miskin. Ni PKP ni ramai orang susah ni, kadang-kadang kita tengok ada yang kena potong gaji, ada yang tak kerja, ada yang peniaga-peniaga ni kadang susah hidup dia. Kalau kita
pergi belilah kat mereka kan. Dan kita nampak kadang peniaga ni kali pagi makan pagi. Hari ni berniaga, hari ni untung, hari ni makan. Besok berniaga, besok untung, besok makan. Dan gitulah. Jadi janganlah ajarlah untuk keep the chain. Yang orang putih kata keep the chain. Kalau beli goreng pisang dengan air ke, kita RM3.50 contohlah gitulah. Kita bayar RM5, tak payah ambil lebih. Cakap dengan akak tu saya hadiah lah. Kalau kita kata kita sedekah, mungkin takut dia pun terasa hati. Kita kata kita hadiah. Kalau dia ada anak begitu, anak itu duduk sama dia, tak apalah kak, hari ni bagi anak-anak lah. Kita kata gitulah. Kenapa? Kita melatih diri kita menjadi seorang yang pemurah. Latih diri kita menjadi seorang pemurah. Sebab kita tahu golongan ni, orang yang berniaga ni bukan orang senang. Kalau orang senang, dia tak ada berniaga tepi jalan itu. Mungkin dia ada restoran yang besar. Tapi atas dasar keprihatinan kita, dan atas dasar kita ni bukan orang yang memiliki harta dan menahannya daripada menderma, macam mana dia katakan ni. Jadi kita belajarlah, kita bertatih-tatih lah untuk melepaskan sedikit-sedikit apa yang daripada kita ni. Dan niatkan, aku bersedekah ni, niatkan apa? Niatkan kepada Allah. Aku bersedekah ni supaya jangan harta ini nanti dihisap dan dia membawa masalah yang besar, yang berat padaku di akhirat. Jangan dikatakan aku ini menjadi orang pemburu dunia. Jangan dikatakan aku ni jadi orang yang mengumpul dunia dan menahannya daripada menderma, seperti yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam ni. Jadi apa yang faedahnya kita didapat nombor 3 ni? Dia kata ramai orang aku nampak, dia kata kumpul dunia sebanyak-banyaknya, bukan sikit, sebanyak-banyaknya. Lepas tu dia buat apa? Dia tahan daripada derma. Sehinggalah aku perasan mereka buat ni, dan aku baca firman Allah, apa yang ada di sisimu tidak kekal, dan pahala ada di sisi Allah tu kekal. Jadi aku memikirkan, aku mengorbankan, aku memberikan daripada dunia yang aku dapat ini kepada fakir dan miskin. Dia yang paling baik ni bagi pada fakir dan miskin. Karya-karya kita ni ada asnaf. Dan asnaf ni kadang-kadang mereka pergi siasat, mereka update. Mana yang tak susah ni kadang dia keluarkan nama daripada asnaf. Dan kita selalu boleh dapat maklumat daripada masjid kadang-kadang. Masjid tahulah, atau orang-orang adun, selalu kadang mereka ni tahu rumah ni orang miskin, rumah ni miskin, dia dapat maklumat. Dan mereka pernah ziarah kadang-kadang, memang betul-betul miskin. Jadi apalah salahnya kita cuba atur-aturkan beberapa program, kita, atau kita buat sendiri pun tak apa. Kita tahu rumah dia kat mana, kita ambil alamat dia, kita pergi kedai runcit, kita bayar dekat kedai runcit tu 100 ke 150 ke RM50 ke, belilah barang-barang asas. Kedai runcit yang kita percaya ni, cakap dengan dia, abang pergi hantarlah pada rumah ni. Tak payah beritahu kita hantar, kita yang bagi tak apa, bagi je dekat dia. Bagi je dekat dia. Cakap saya ada orang sumbang, bagi je dekat dia. Bagi kat dia. Kenapa? Kita, supaya kita dikatakan tidak memandang dunia ni di hati kita, tak letak dunia di hati kita. Jadi rajin-rajinlah memberi. Rajin-rajin memberi. Kenapa? Memberi itu adalah watak-watak orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan dia, orang yang baik. Lepas tu dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ni dikatakan pemurahnya Rasulullah ini bagaikan angin lalu. Cepat aja, laju je, terus menerus saja. Apa? Dia Rasulullah ini menderma dan bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Tanpa kira, kadang-kadang tanpa kira. Kita tengok gitu. Jadi dia kata, aku pun memikirkan, tengok orang kumpul harta sebanyak-banyaknya, kemudian tahan dia menderma. Imam Hatim Asam kata, setelah aku baca Al-Quran ni, aku memutuskan untuk mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia ni, dan aku membagikannya di kalangan fakir dan miskin. Pergi bagi-bagi pada orang susah. Kalau tak nak bagi duit ke, kita nak bagi barang-barang keperluan asas ke, beras ke, apa benda keperluan-keperluan makanan ke, bagi-bagilah. Atau kita belilah lauk-lauk, ayam ke, seekor ke, apa benda ke, kita atur-atur lah. Kita beli 3 ekor, kita bagi satu rumah ni seekor, satu rumah seekor, satu rumah seekor pun tak apalah. Bagaimana dan macam mana lah kita buat. Itu kepada yang kita lah. Kita ambil nombor akaun dekat dalam TV. Ada rancangan-rancangan yang memang mereka dah ziarah memang susah. Rancangan bersamamu tu, yang macam-macam rancangan ada, kita nampak memang susah. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh buat, kita ambil benda tu. Kita ambil benda tu, kita simpan nombor akaun tu, dan kita bagi diri online pun tak apa. Tak payah bagi nota daripada siapa-siapa, tak payah lah. Kita beri je.
kita niatkan apa? Ya Allah, aku buat ini kerana engkau. Atas dasar kasih sayang kita sama makhluk, kita buat, kita beri. Berilah berapa yang kita rasa kita boleh beri. Tak payah kira amount lah. Tapi kalau kita beri sikit sangat pun dia tak boleh buat apa. Berilah 50 ke 100 ke, yang boleh dia beli barang keperluan dia sekurang-kurangnya. Kenapa? Kita agak senang, walaupun kita tak kaya, tapi kita tak susah. Tapi ada orang yang lebih susah, yang elok tu kita berilah pada mereka. Jadi yang paling utama ni kita beri fakir miskin. Kalau kita beri pada orang tak miskin tu nama dia hadiah. Tapi yang paling utama kita beri pada fakir miskin. Termasuk juga yang paling afdal kita beri pada keluarga kita. Adik-beradik kita ada yang kena berhenti kerja PKP. Adik-beradik kita ada yang sebab ekonomi yang paling teruk ni, penerbangan, catering, ini antara ekonomi yang teruk. Jadi kalau kita dengar ada kesusahan-kesusahan kepada mereka, atas dasar ni kita memiliki harta dan tidak menahannya, maka kita berilah apa-apa sekadar kemampuan kita. Supaya, dan kitab berkata, harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Tersimpan. Dia jadi rekod amalan. Dia tersimpan. Cuma jaga benda yang boleh merobohkan dia. Itu nama dia riak, itu nama dia takbur, itu nama dia ungkit-ungkit. Jaga tu je. Dah beri, senyap. Jangan beritahu, jangan cerita dengan orang. Itu yang paling bagus. Kalau kita nak buat rakaman pun tak apa. Macam orang ada setengah ustaz dia rakam, dia beri dan dia tak apa. Kenapa? Patut niat dia menunjukkan contoh pada kebaikan, tak ada masalah juga. Tapi kita cuba rahsiakan. Sebab kita ni bukan orang terkenal pun, orang tak kenal kita. Sebab ada 7 golongan yang Rasulullah kata dia akan mendapat naungan nanti di akhirat. Antaranya orang yang menderma, orang yang bersedekah. Dia sedekah tangan kanan, tangan kiri dia pun tak tahu. Maknanya orang yang hampir dengan dia pun tak tahu apa dia buat. Ini kan pula orang yang jauh. Jadi bidalan tu, dia kata kanan kiri ni, beri tangan kanan, beri tangan kanan, orang tangan kiri pun tak tahu. Itu maknanya yang hampir dengan dia pun tak tahu. Inilah dia katakan apa? Orang yang dia katakan nanti, orang yang mendapat apa? Orang yang mendapat naungan, antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari akhirat. Apa? Orang yang memberi pada tangan kanan dan tangan kiri tak tahu. Jadi bila kita dapat rasakan faedah bersedekah ni, bila kita dapat rasakan fadilat bersedekah ni, maka kurang-kurangnya dia beri motivasi dekat kita. Dia beri motivasi dekat kita. Dan untuk menghilangkan kasih dan cinta pada dunia ni lah, antara caranya dikatakan itu, hendaklah engkau bersedekah. Hendaklah engkau bersedekah. Sebab tu apa yang kita tengok dalam Quran tu kata, antara orang yang mendustakan agama ni, dia tak peduli pada fakir miskin. Dia tak peduli pada fakir miskin. Jadi cubalah organize, cubalah berurusan pada mereka-mereka, pasukan-pasukan, NGO yang banyak memberi bantuan ni. Dan mereka tahu kampung tu memang ramai orang miskin, tempat tu memang ramai orang susah dan mendermalah. Ambil-ambillah perhatian, tanya-tanyalah pada surau-surau masjid yang berhampiran. Bila PKP ni, kadang-kadang mereka ni, kewangan mereka tak berapa bagus lah. Sebab orang tak ada datang masjid. Bukan orang tak datang, orang tak boleh datang. Jadi kebanyakan masjid dan surau keliling kita ni, mereka ni tak ada sumber. Ada masjid ada sumber. Macam Bandar Puteri ni dia ada sumber, dia ada pencawang. Dia ada, bukan ada masjid, ada rumah sewa pun ada. Ada surau, ada sumber wakaf, rumah sewa pun ada. Tapi kadang-kadang masih tidak mencukupi. Kerana masjid yang besar ni, operasi ni yang besar, duit api sampai beribu-ribu kadang sebab pasang aircon untuk keselamatan jemaah. Jadi yang kadang-kadang menyedihkan, kita yang selalu datang pada masjid surau ni, kita gunakan nikmat kemudahan ni, aircon ni, tak apa kita guna. Tapi tak pernah pula terlintas hati kita, bukan nak suruh bayar, nak suruh sumbang untuk meringankan beban masjid ni. Kita tak pernah fikir pula. Sedangkan kita beribadah dengan selesa ni, bila pasang penghawa dingin. Kita dengan kuliah, masjid terpaksa bayar duit minyak ustaz datang kuliah, kan datang dari jauh.
Ada yang bayar lebih, ada yang bayar kurang. Kita yang dengar, yang mendapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan, yang dianjurkan oleh masjid, kita duduk dengan selesa dalam masjid, dengan kapet, dengan apa semua. Tetapi kenapa tak tahu, tak tahu, pelik juga, kenapa kita ni tidak ada rasa nak menyumbang. Kita gunakan air masjid untuk wuduk, guna tandas. Kalau kita kat supermarket, kita masuk tandas, bayar 50 sen, bayar RM1, bayar 50 sen. Tapi malangnya di surau ni kita rasa seolah semua ni mesti free. ha. Jadi sebenarnya kalau kita faham, patutnya kita yang menanggung surau, jemaah tu yang menanggung surau. Tapi sekarang ni kelihatan seperti surau ni yang menanggung kita. Alangkah malangnya lah, alangkah sedihnya. Lepas tu dikatakan janganlah engkau melihatlah Imam Khatib Al-Sam ini pada faedah yang ketiga, apabila dia belajar dengan guru dia selama 30 tahun, apa faedahnya dia dapat. Dia kata, aku bertekad untuk tidak menahan harta yang ada di dunia, dan aku agih-agihkan kepada fakir miskin, supaya benda ini jadi pahala yang kekal, tersimpan di sisi Allah. Setelah dia membaca ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman tadi apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Lepas tu Rasulullah ni juga pernah dulu, dia bawa balik kambing. Lepas tu dia keluar rumah. Bila dia balik, kambing ini telah diagih-agihkan oleh si isterinya Aisyah. Maka bila dia balik, Rasulullah tanya, mana kambing tu? Aisyah kata, kambing ni dah habis, diberi-beri pada agihan pada orang. Rasulullah kata, bukan habis. Dia tak habis. Dia akan kekal menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Kenapa? Aisyah ni dia pergi agih-agihkan pada fakir miskin, dia beri hadiah pada jiran. Maka pada Rasulullah kata, dia akan ada, dia masih ada, cuma dia bertukar dalam bentuk pahala. Itu je. Maknanya kalau kita sedekah ni, kita derma ni, hakikatnya bukan kita bagi pada masjid, hakikatnya kita bagi pada diri kita. Dia seolah-olah kita exchange lah, kita tukar duit tu, tukar barang makan ni, tukar dalam bentuk pahala. Dia masih dengan kita, tapi dia dengan kita tak ada kat dunia. Dengan kita dekat dalam kubur, dengan kita kat buku amal, dan dia dikira sebagai amal soleh. Lepas tu yang kena jaga, jadi amal soleh, kita kena jaga pada tadilah. Jangan ada riak, jangan ada ungkit-ungkit, jangan ada beri dengan rasa sombong, dengan rasa hina. Itu yang jaga. Jadi bila kita beri, kita beri dan kita dikatakan ikhlas, tidak ada kita ungkit-ungkit, maka itu dikatakan amal soleh. Amal dan soleh. Kalau kita beri saja, ada ungkit-ungkit, dia nama amalan ni, maknanya perbuatan tu kita beri. Tapi bila ada ungkit, bila tak ada ikhlas, amal tu tak jadi amal soleh. Bila amal tak soleh, tidak dikira sebagai taat kepada Allah. Maknanya tidak diberi ganjaran, tak diterima. Okey, cukuplah untuk kali ini. Kita baca faedah yang ketiga pada kitab Al-Walad, pada nasihat yang ke-15. Nanti insya-Allah lah, doa lah banyak-banyak, moga PKP ni tak lama dan kita boleh jumpa semula di surau untuk kita sambung perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan, terutama dari segi rakaman ni. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.